Assalamualaikum. Hello, hello, hello. Test 1 2 3. Hello, hello, hello. Test 1 2 3. Ada siapa-siapa? Kejap. Kejap buka flash. Baru nampak muka pak cik. Alright. So, Assalamualaikum guys semua. Kejap tengah ngetes. Hari ni aku nak invite. Kejap. Invite siapa? Invite by Bunda. Kejap hari ni ada sesi sikit by Haniza. BAI. Okay. Leceh tau sebenarnya phone ni kalau dilintangkan, kan? Tak nampak. Okay, by Haniza invite. Okay, Kak Bon, you there? Okay, Assalamualaikum semua. Macam dijanjikan, patut janjinya semalam, tapi semalam hujan kan. Jadi tak bersiaran. Jadi kita sambung pada tengah hari ni, pukul 12 suku. Kita dah go live dah. Tajuk dia menarik, iaitu DNA dan kesihatan, DNA dan kecantikan, DNA dan masa depan. Siapa tu? Yang satu mata tu kat atas tu? Siapa dia? Tolong perkenalkan diri, dari mana? Alright, watashi wa Papito Hatashishan desu. Dah lama tak bersiaran papi kau ni. Okay. Mana Kak Bon? Sekejap. Iyalah, aku pun nak add jugalah kan kamaknya. Okay. Hello guys. Kak, minta mama wifi kak. Hello guys. Siapa lagi? Kok tak ada orang? Aku dah invite Kak Bon ni. Ini cerita menarik betul ni So ada lebih kurang hampir 700 dalam grup ni. So siapa-siapa boleh invite, just invite. Ketik-ketik tengok dekat video ni, kat bawah tu ada share, invite. Bagi dia orang tahu kat mana kita punya bersiaran ni. Kod lah, manalah tahu kan. Dia suka pula. We never know. We never try, we will never know. So kalau dah cuba tu, adalah percentage dia at least 2%, 1%. Tapi kalau tak ada, haram 1% pun tak ada peluang untuk berniaga ke, nak bersyiar untuk kesihatan kat kawan-kawan ke kan. Tu dia. Alright. So, mana aku punya moderator ni? Ini actually first time kita ni. Abang Rizal kita. Rizal, malam abang bulu cari-cari kau Hari ni bukan baru timbul kat sini. Okay, hari ni Jai, hari ni aku nak cerita pasal ni True You. Tajuk dia. Tunggulah moderator ni tak sampai lagi. Kak suruh mama telefon tanya Aunty Bon, kenapa tak keluar lagi? Sorry kak, ada PA lah. So tu lah dia. Kita ada sekarang ni dekat Facebook. Actually bila aku tengok kan, somewhere around Julai lepas ni, dekat kita punya live video ni, kita boleh invite up to 50 packs, 50 account dekat sini. And then untuk jadi moderator, maknanya sama-sama dalam ni. Menarik kan? Itulah kan, menarik. So I already invited you Kak Bon. Kenapa tak masuk lagi? Kejap I will try again. Add viewer bio in the broadcast. Okay. Sub by Haniza already invited. BAI. Okay, already invited you. Hujan lah luar nampak gayanya. Okay Kak Bon, masuk. I already invited you. Tapi kat skrin ni tak ada lagi khabar beritanya. Kat atas tu. Bahasa is on camera at. Okay, aku kena tick kat atas sebelah kanan tu akan keluar kamera. Aku kena tick. Barulah
kamera dia akan masuk ke dalam. Kamera dia ada dalam screen. Kenapa dia decline pula? Aduh. Their friend won't be able to watch this video back unless they are in your selected audience. Okay, adding. Kejap. Try and error, guys. Please share. Okay. Hamza. Plus. Hello, Gabon. Kenapa tak buat gambar ini? Papi. Dia jadi I apa tak tu? Tak, I tak boleh masuk ikut laptop, tak tahu kenapa. Oh, Gabon kalau boleh kamera tu ada distance dengan muka, jarakkan sikit jadi kita punya muka ni balance. Nanti dia tuduh kau Kejap. gemuk pula. Tak nak kan kena tuduh gemuk? Okey, kejap. Okay, biar dia punya bentuk tu sama dengan my size. Lebih kurang 2 kaki daripada skrin. Kat laptop Tak, pakai ni. Dia tak boleh masuk ikut laptop, tak tahu kenapa. So, I pakai handphone. Aku tak pakai mic ke? Okey je dengar suara papi. Okey. Okey. Macam tu? Okey. Size tak sama. Ke aku depan sikit. Kalau size tu just nice, audience tengok sedap sikit. Tak boleh. Kalau size Depan sikit. jauh lah pula. Okey. Okey, baru mantap. Okey. Tak ada viewer nampak gaya tak apa, it's recorded. Tadi ada Jai. Okey. Sekejap nak ambil kotak dulu. Jadi pakai earphone ke tak ni ke? Connected. Macam mana tu? Papi dengar tak suara I? Dengar? Loud and clear. Dengar? Through you. Okay, through you. Kenapa papi punya view lain, I punya view lain lah? Lain apa? Taklah, papi nampak comel kecil. Itu maknanya DNA kismis. Oh tunggu Pi, 30 hari lagi. Okay. Baru aku tahu jawapan dia kenapa aku tak cerdik macam papi. Okay, now hari ni korang-korang semua nanti korang dengar lah kan si Jai pun ada watching on and off nampak gayanya hujan tu kat luar. Alright. So patutnya semalam tapi semalam ada macam-macam lah. Nak bagi alasan aku boleh je bagi alasan kena kerja anjing lah kan. Hujan lebat lah. Kata aku lah nak bagi alasan tapi apa pun moderator masuk klinik aku pula silap kan. Aku tak ingat dia masuk klinik dan medical check up. Alright. So Physio day every Monday. Fisioterapi. Alright. So hari ni kita akan ada satu ialah dari PKP ni concern pertama adalah pasal kesihatan. Kat KL sana lengang semalam ada 1,800 kau raya sakan strike jackpot. 1,800 kes baru. So concern kesihatan tu makin lama tambah tinggi and pada masa yang sama
kita ada this program dipanggil True You, which is very very advanced punya program, walaupun dah lama, belum lama sangat kat luar sana, tapi ni yang real punya ada kat Malaysia. Dan banyak benefit. Ni Kak Puan ni antara orang pertama yang grab the opportunity, grab the program untuk tahu kita boleh DNA. Nanti Kak Puan dengar kabarnya Kak Puan nak tanya banyak soalan. Tu dia. Ya, Pi. Alright. Thank you. Thank you, Pi, sebab Papi punya excitement menarik I punya excitement nak tahu tentang my profiling. Okay, sebabnya ini satu something new, something I sendiri tak berapa faham lagi, but I understand DNA profiling tu, tapi yang I tak faham, I nak fahamkan lagi how does it really work dalam kehidupan seharian kita. Sebab kemarin bila I hantar ini ke lab kan, ke office untuk dihantar ke lab, dia actually bila kita masuk, dia ada activation, kita kena activatekan package ni, kita kena activatekan dia, and then before kita activate tu, dia ada banyak sangat soalan yang kita kena jawab. Banyak soalan. Soalan tentang kita punya lifestyle, soalan tentang kita punya suplemen yang kita makan, kita berdiet atau tidak, kita exercise atau tidak, kita punya sleeping pattern macam mana, kita tidur pukul berapa, kita bangun pukul berapa. Kita pada dulu yang kita tajuk yang DNA ni, what is the purpose of DNA tu? Apa benda yang dia buat, dan lepas tu baru kita pergi kat belakang tu. Kan audience tak faham apa benda. Yeah, that's why nak cakap, I nak tanya Papi tu, kenapa begitu banyak soalan tu dalam sebelum kita submit benda ni. Itu okay. I nak tahu kenapa banyak soalan tu, sedangkan ini kan kita submit untuk profiling tu kan, so sepatutnya dia tak payah tanya kita soalan tu. Dia yang bagi tahu kita, kenapa macam ni, you punya sleeping pattern tak betul ke macam mana. Tapi dia dah tanya soalan-soalan tu, terlalu banyak soalan tu dia tanya. Tu yang kenapa? Very good question. It really reminds me to satu orang my clients in insurance tu, that is across 15 tahun lepas. Bila seorang pakcik daripada taksi ni bawa cucu dia pergi jumpa doktor. Doktor tanya dia, malam-malam buta pukul 1, anak cucu dia sakit. Cucu pertama, ya pakcik, cucu pakcik kenapa? Dia pergi marah. Dah engkau doktor pergi tanya aku buat apa? Engkau doktor kau beritahu aku. Dia nak tahu simptom. Dia collect data. Kan dia collect data siapa orang ni jadi apa. Dan tapi dari situ dia akan matchkan dengan kita punya DNA punya DNA punya profiling tadi. So sebenarnya data tu bukan dari, not only from you, data tu dah ada berjuta dah dekat seluruh Asia Tenggara ni, bukan Asia Tenggara, seluruh Asia ni dah berjuta yang collect, data tu dah ada, dan AI yang proses, artificial intelligence didapatkan. Jadi that's why dia tanya macam-macam soalan. Kahwin pun kena tanya juga, kan macam tu, sama je. Okay. Jadi sebenarnya bab DNA ni lah daripada awal yang diorang, kita tak pernah buat sesi macam ni kan. Tadi kita dah buat kat hotel kat mana? Royal Chulan tu. Royal Chulan. Suara tu tak balance. Your voice very loud. My voice pula macam tenggelam. Sebab jauh kan? Ya, betul. So that's why kat sini kita buat lagi sekali. Apa ni, Kak, kejap. Okay, jadi dekat sini kena beritahu, kena apa ni, apa tadi, jadi kat sini ulangan
tapi lebih proper lah kita buat. Nak bagi dia orang audience ni semua kat sini adalah hampir 700 packs tau. And kita nak dia orang share kita punya apa ni, topik ni, kita bukan topik, kita punya chat ni untuk dia orang bagi knowledge. Jadi Excited sebenarnya nak tahu. Okay, nombor satu, kenapa DNA ni? Sebab semua orang buat medical check up. Itu daripada orang yang nak pergi kerja, orang nak masuk universiti kan, ataupun orang nak pergi haji, nak pergi overseas, semua kena buat medical check up dulu. Why? Because yalah, kesihatan penting, tak nak menyusahkan orang. Jadi kat sini, bila kita ada orang tu setiap kali birthday, family dia hadiahkan dia tong-tong, hadiahkan dia untuk medical check up. Jadi semua benda yang paling mahal untuk sebuah hadiah lah. Maknanya supaya apa? Supaya dia boleh merancang dia punya sugar macam mana, dia punya itu macam mana, dia punya garam macam mana, terlebih apa dalam badan kan. Tapi melalui DNA ni dia lebih detail, which is internally dia check. Dan contohnya bila kita buat blood test ambil sampel yang ketek RM20 ke RM15 dekat farmasi tu kan. Daripada sampel darah tu kita boleh tahu macam-macam juga dalam darah kita. Tapi Betul. dia cuma beritahu current pada ketika itu, bukan previous 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun lepas. Betul Pi. That's why I'm so excited sebab last 2 weeks I buat medical check up kan, health screening, check darah, gula and everything semua. That's why I'm very excited sebab I nak tahu result medical check up tu berbanding dengan DNA profiling ni. Adakah dia sama atau Papi cakap dia current kan, currently I punya health macam ni. Tapi DNA profiling ni cakap macam mana, what happened in 5 years, macam tu. Or what happened 5 years ago, adakah 5 years ago punya story tu betul lah tu terjadi begitu kan. Okey, apa yang aku faham, apa yang aku belajar lah kan kat sini daripada Prof adalah sebenarnya DNA ni adalah satu blueprint, dia punya apa ni, blueprint apa? Blueprint. Macam kalau rumah tu dia punya plan. Macam kereta tu bukan grant tau, grant tu surat beranak, IC. Tapi sebelum kejadian tu macam mana dia dirangka, didesign. Maknanya akhirnya ni jadi kau. Rumah tu di plan, dilukis, engineer dengan arkitek combine, ni rumah ni jadi rumah ni, banglo ke, apartment ke, kondo ke, macam tu rupanya. Jadi sebenarnya DNA tu tak boleh berubah. Jadi ada satu persen dia menyebabkan dia boleh berubah. Itu pun disebabkan oleh satu macam contohnya radiasi dekat pusat X-ray tu kan. Itu boleh mengubah bentuk seseorang ni DNA. DNA ni genetik daripada kita turunan dulu. Inilah engkau, kalau negro lah contohnya kan. Jadi dekat situlah, jadi kalau sebelum jadi orang tu dia akan ni patah balik ke air liur, dapatkan kita punya air liur sampel tu, dapatkan sampel air liur, lepas tu diekstrak. Bila diekstrak, kandungan dalam tu ada macam-macam, ada warna, ada nombor, ada huruf. Lepas tu dia compile data yang berjuta tu, keluarlah satu kod. Kod tu lah dipanggil karbon contohnya. Karbon ni kod dia apa? G18. Nampak? Itu macam mana dia kodkan. Jadi dalam G18 ni, macam mana dia boleh dapatkan data yang baik? Macam mana nak dapatkan informasi? Informasi tu kerja robot. Artificial Intelligence dia dapatkan daripada seluruh orang Asia. Kenapa Asia, kenapa tak pergi Amerika, kenapa tak pergi Europe, tak pergi Afrika? Sebab kenapa profiling kita mesti dari Asia? Sebab kesesuaian kita, pattern kita adalah pattern Asia. Contohnya macam jarang orang kita promosi produk skincare, contohnya skincare, dia orang tak ambil produk-produk Europe, produk Amerika, produk Afrika. Why? Semua barang-barang kita, most of it datangnya daripada Korea ataupun Jepun. Why? Sebab skin dia sama dengan kita. Cina mungkin boleh makan tempe, Jepun makan tempe, orang putih muntah-muntah dia. Contohlah. Kan, jadi sebab
orang rempah ni lain. Malaysia kan kaya, orang kita kan kaya dengan rempah. Okay, jadi kat situ lah sampel. That's why sampel tu dia ambil, data tu dia ambil di kalangan orang-orang Asia. Jadi contohnya Kak Bon punya kod tadi, G18 tadi, ada berapa ramai yang rapat 99.9% yang G18 ni ikut. Katakanlah Kak Bon punya kod ada 30 juta among billion kat Asia ni, ada 30 juta orang. So kat situ boleh tanya, lelaki ke perempuan? Majority perempuan kod ni. Berapa persen? 92%. Kerja dia apa? Kerja dia ini. Kulit dia macam mana? Macam ni. Kesihatan dia macam mana? Macam ni. Kandungan dalam badan dia ada apa? Vitamin D kurang. Vitamin E terlebih. Kat situ dia beri information tu, dia beritahu. Kebanyakan dia orang umur, mortality umur berapa? Mortality ni jangka hayat. Majority umur dia 75. Mati. Berapa persen yang mati pada 75? 99%. Sebab apa dia mati? Semua data tu ada dalam tu. Jadi setelah robot ni buat kerja, ketepatan data-data ni adalah 99.9%, which is fantastic. Jadi kalau nak bandingkan Kak Bon, soalan Kak Bon tadi, antara medical check-up dengan DNA ni adalah dua perkara yang berbeza. Maknanya medical check-up tu masih jalan macam biasa, tapi ini adalah value add yang dari dalam dia beritahu those information. Itu dia. So maksudnya selepas kita dapat profiling tu, kita boleh rancang moving forward. Yes. Begitu. So selepas dia ambil masa 30 hari, semalam Kak Pon dah buat access kan, dah buat apa, activate. Nanti lepas buat hantar sampel tu, sebenarnya dalam box tu yang Kak Pon pegang tu, Kak Pon, dalam box tu dia ada tools dia, ada macam tube-tube untuk ambil sampel ailio kan. Ni soalannya, kenapa ailio tak air lain, air mata ke kan, air ketuban ke, kenapa tak macam tu? Okay? Sebab pada saintis air leo ni yang paling pekat dia punya kandungan berbanding dengan yang lain. And then tapi tak ke campur dengan budu ke, sambal tumis nasi lemak ke, sambal kacang sate ke. Kalau ada pun tak kisah, tapi dia akan melambatkan proses untuk ekstrak. Sebab dia tahu ni sambal belacan. Tapi eloknya masa dalam keadaan bersih lah. Jangan nak campur dengan sambal tumis kan. Betul. Okay. Lepas tu, So, dalam box ada apa? Citylink kan? Tunjuk apa? Dia ada flyer dalam box tu, dia ada flyer macam ni. Dia punya TrueU punya apa? Alat tu I dah hantar dengan Ailio tu. So dia ada buku dia. And dia ada Citylink ni, kalau kita nak hantar siap dengan nama dan kita address semua consignment. So dia punya packaging, dia punya package tu I dah hantar semalam ke office. Jadi dia tak ambil lah ni sebab I drop off kan. So which is very interesting lah, sebab sekarang ni kalau I buka website dia, nama I dah ada dekat situ. Nama I dah ada dekat situ. I punya access code semua dah ada dekat situ. So only waiting for their reporting, their report, which is another 3 weeks lah. So itu yang I'm very excited sebab sometimes kita selalu wonder, kenapa kita buat bisnes tak bagus, tak jalan, kenapa kita kerja asyik kena tukar kerja sana sini kan. So sometimes kita wonder apa yang kita buat seharian atau apa, kita doa hari-hari kita minta doa rezeki, buka pintu rezeki apa semua, tapi sometimes along the way it doesn't happen seperti mana yang kita nak, macam tu. So bila Papi cerita tentang benda ni, I know Papi sangat excited. Papi cerita benda ni, I think dah few months kot, daripada sebelum kita PKP lagi Papi dah tahu benda ni akan keluar. This project ni akan keluar kan. So Papi sangat excited. So I selalu wonder, kenapa Papi excited sangat dengan DNA profiling ni. So that's why bila dia keluar,
Bila dia keluar je, papi bagi dia punya info-info tu, I duk balik rumah fikir-fikir, nak join ke tak nak join, nak join ke tak nak join, nak join ke tak nak join. Sebab I'm already 55, nak join rasa macam, alamak, aku ni nak join buat apa, cakap dah hujung-hujung nyawa ni. Sometimes, you see kalau umur kita sampai 80 macam mana? Ya, exactly, itulah tak terfikir tu, aku Kan? fikir nak mati je besok. The main concern is ramai dari kita tak tahu apa, aku pun kan tak tahu apa yang ada dalam badan kita ni. Sebab dalam ni dia akan cover untuk for now dia cover untuk diet permakanan, dia cover untuk vitamin. Diet permakanan tu maksud dia walaupun kau suka kopi, kopi tu dalam masa ikut data yang ada daripada berjuta-juta geng-geng kau G18 tadi, kopi tu akan memudaratkan kau masa nanti. Contohnya. Ya, betul. Itu dia bagi segmen diet makanan. Ada 11 tau. Lepas tu vitamin. Dalam badan kau ni kekurangan vitamin apa. Jadi untuk orang-orang yang gila cantik, kau duk tala lah vitamin C, vitamin C tu kebas. Padahal dalam badan kau dah cukup supply vitamin C. Manusia tak keluarkan vitamin C kalau kau dapat dari luar. Tapi dari sumber-sumber makanan, jamu batu antara yang terbanyak, kau dah ada banyak makan. Aku suka jamu batu, hari-hari aku pergi jamu batu. Okay? So kat bawah depan guard tu ada jamu batu. Okay, so itu contoh. Adakah jamu batu, apakah vitamin yang kurang dalam badan kita? Jadi informasi itu semua ada. Tapi bila jumpa doktor dekat luar, dia tak tahu. Dia sebab dia nampak di luar. Bukan doktor tak baik, tak. Tapi ini satu segmen lain. So and then dari sudut fizikal pula. Fizikal ni penting tau. Okay. Selalu kadang-kadang baca dalam WhatsApp, ada yang kata kalau umur 40, for series lah, macam aku ni, aku baru 41. Okay. Okay. Macam aku dah 50, tak 50. Okay. Umur 40 series. Kau macam 38, baru 41 rupanya. Jadi orang yang 4 series tak digalakkan untuk exercise macam berlari tau. Sebab dia punya ankle sendiri semua dah tak kuat. Okay, ada yang boleh tengah rantak, tapi kalau kau tengok boxer tu, legend Manny Pacquiao tu, gila umur 41 dia beduk lagi 3 world champ. Jadi champion balik. Jadi orang tak sama. Jadi kita nak tengok fizikal kita ni boleh sesuai dengan senaman yang mana. Adakah senaman karaoke saja, ataupun azan saja, ataupun ngaji saja, ataupun berlari, ataupun swimming. Jadi jangan force. Bila force, dia akan merosakkan organ yang lain. Semua information ni ada kat sini. Lepas tu risiko kesihatan. This is very important untuk daripada DNA tadi. Dia kumpulkan ada 30 juta orang G18. Berapa ramai yang sakit jantung? Perang luar. Wow, 90%. Bermakna 90% kita orang tu berpotensi untuk kena sakit jantung ataupun stroke, whatever data yang ada. Jadi this one is, ini satu lagi yang I wonder, adakah DNA profiling ni through you akan bagi tahu my genetic, macam arwah bapak dia ada kencing manis, darah tinggi, jantung punya problem, apa lagi kidney punya problem, my mom ada diabetic. Untuk program yang sekarang ni, dia bagi cuma up to 11 je. Dia tak beritahu keturunan Gunung Ledang ke apa benda ke kan, tak ada. Okay. Investigasi kita belanja. Tapi from time to time dia akan tambah. Nanti yang akan datang, that's why dia orang kena ambil sekali tapi bila data terbaru datang, kan, ini bukan murah bro ramai orang yang fikir bukan murah data-data yang nak ambil. Ramai yang fikir, Allah ni. Kalau kita fikirkan, contohnya ada orang juga yang bising pasal apa ni, pasal dia very calculative. Tapi cuba kau fikir berapa banyak jamu kau dah telan, itu dah try, ini dah try, semua tak jadi. Beribu tu habis. Jadi aku nak teruskan dulu kat sini. Selain daripada contohnya risiko kesihatan, penyakit apa yang kita akan tempuh, itu bagus tau. Untuk siapa tau? Orang-orang insurance, ejen-ejen insurance. Macam mana kau nak tambahkan polisi klien. Dia ambil test. Okay, dia tengok tu umur aku 52, aku ada chances 99% untuk kena stroke. So I have to upgrade my policy.
to become million. Betul lah. Bila Okay. korang nak ambil insurans million, okay, korang akan tanya apa keperluan dia. Satu, bukan keperluan. Insurance is you offer to the company, bukan company offer kat kau. Engkau, klien ni, kedek-kedek datang office, aku nak beli insurans lah, boleh tak? Itu hukum dia. Sebab tu bila ambil 1 million, kau kena medical check up 3 kali, 3 bulan, 3 klinik yang berbeza. Dia nak ensure kau betul sihat. And kalau kau ada buat medical check up kat mana-mana, diorang investigator, kau jangan nipu. Ya, Jangan nipu. betul. Kali kau claim, investigator pergi siasat, rupanya kau dah buat medical check up. Dan result dia memang dah tertera. Dekat sini, tak keluar mah between you and the rest. Betul. Ya, betul lah. Betul lah ni Papi. Untuk orang-orang insurance, kita boleh buat cross. Maknanya kalau you do your job, you do your business, tapi aku bagi kau value add. Kau dapat million business, aku dapat clients kat sini. Vice versa. Insurance, ya. Itu untuk penyakit. Dan ada health insight. Ada insight-nya maksudnya macam kemurungan, dalaman macam kau punya kardiovaskular, kan? Ya, stress level. Yes, health mental, jantung, sistem imun, coronavirus sekarang. Ya, ada tanya semalam. Imun, lepas tu ada yang untuk mata juga. Berapa persen kita menghasilkan katarak ataupun glaukoma ataupun something like that. Ya, semalam banyak soalan tentang stress level, sleeping pattern, your diet and then your eyesight. So I was wondering kenapa kena tanya soalan-soalan macam ni kan. But it's interesting lah, sangat-sangat interesting sebab at least I boleh tahu moving forward. Exactly. Adakah suplemen yang I ambil pagi, tengah hari, petang ni suplemen yang betul ataupun I cuma perlu ambil satu je suplemen? Yes. It's so worth it actually benda ni. And then this through you ni bukannya untuk individual dia. Number one is for breadwinner. Maknanya tukang cari boreh tu. Kak Karisma. Itu tuan tanah kedaung dalam rumah tu yang tukang cari boreh. Itu wajib. Lepas tu mak yang dan kalau untuk budak-budak ramai yang tanya macam mana dia boleh tahu yang orang ni doktor, lawyer, kerjaya. Itu aku punya tu kan. Aku punya copywriting tu check DNA boleh tahu kerja apa. Itu semua kan ada question mark. Right? So di mana dapat? Aku bagi contoh lah aku pernah tengok dalam Discovery Channel pasal apa ni F1 tu. Okay? Dia buat research kat khas untuk Michael Schumacher, ada beberapa lagi lah antaranya Michael Schumacher. And dia find out dalam research tu yang otak dia ni ada warna kuning, ada warna pink yang besar tau. Okay? Maksud dia dan majority orang-orang tu ada warna pink tu di kalangan driver dia orang. So, dia orang find out yang warna pink tu adalah orang yang enjoy speed, suka laju. Lagi seronok. Macam kita naik roller coaster lah kan. Anak aku enjoy gila, aku tak berani. 3 loop tu kat di studio dia naik. Mengkekeh-kekeh. Kaki tergantung tau. Yang tu memang haram aku tak berani. Aku naik ulu-ulu je, gede-gede tu. Jadi maksud dia Gabon, untuk orang-orang muda Gen Y yang dengar ni kan, kau jangan bedang nak merempit je. Kau konvoy ramai-ramai, kan? Konvoy ramai-ramai, seorang speeding, 2 orang speeding, 10 speeding, 20 speeding, dia orang mungkin ada warna pink tu lebih, dia enjoy dan dia boleh control, boleh handle dengan baik, tapi belum tentu kau. Patutlah anak dara aku suka bawa kereta laju ada pink agaknya dalam kepala otak dia. Yes, kau tengok jentik pipi dia pink tak? Mesti pink lepas jentik. Memanglah pink dia putih. Faham Interesting. Jadi it's very interesting. Jadi kat sini untuk budak-budak kan, sometimes yang mak ni, this is very very good. Aku rasa parenting kan, aku pun ada anak.
okay, parenting time sekarang ni, zaman digital ni, zaman iOS Bionic 14, okay, zaman Android 11, zaman dah tak ada Pentium Android 11, dah kirim 990, Snapdragon Betul. 865, tahu lah, chipset-chipset tu semua. Zaman canggih tau. Duduk rumah aku boleh bawa orang berdua sekarang ni. Korang boleh tengok beribu orang. Alright? So parenting is damn crucial. Paling crucial. Macam mana nak besarkan budak-budak? Kemana dia nak? I believe, aku ingat kan tengok anak-anak member tu aku jealous, elok je kan. Bila aku jumpa bapak dia, teruk. Rupanya sama Ya, dengan ya, betul, betul. So untuk Gen Y yang tengah ada anak setahun 2 tahun, trust me, kau tak tahu nak halakan dia orang ke mana. Jadi dengan DNA ni, dia dengan True You ni, dia akan beritahu yang budak ni grup gen apa ni DNA mana punya grup. Profiling ni kat grup mana. Katakan tadi G18 karbon. Ni A7. A7 ni siapa? A7 ni engineer. A8 doktor. A9 arkitek. Majoriti orang-orang grup DNA ini adalah arkitek, engineer. So jadi korang senang untuk halakan ke mana? Oji. Betul. Jadi kat sini, Betul-betul. bukan yang masalahnya katakanlah DNA doktor tapi kau hantarkan dia ke engineering sebab bapak dia engineer, mak dia engineer, pakcik-pakcik engineer, bila berkumpul engineering topik sih yang keluar. Jadi okeylah kita bagi dia engineer lah. Boleh dia boleh jadi engineer tapi dia tak akan perform, dia tak boleh keluarkan dia punya inner power. That means dia tak ada passion tu. Dia cuma jadi engineer sebab the whole family engineer. Yes. Mungkin umur 35 dia give up. Betul. Faham. Umur 35 dia ambil medik. Sebab tu macam contoh orang putih, macam orang putih lah kan. Orang putih daripada awal dia dah didik anak dia macam ni, macam mana didorongkan tau. Tapi adalah lebih baik kalau kita dah tahu dia ni memang kapcai Honda Cup, Honda C70, dia punya cecak meter cuma 90 km sejam je. Kau jangan rembat harapkan dia 150, tak boleh. Hancur je. Something like that. Jadi kalau ada dia punya data ni kita dapat dari report, nanti korang akan dapat apps yang korang kena download, all the data tu ada dalam tu pasal DNA kau, pasal kau punya profile ada 150 pages. Kau punya SPM cuma sekeping tau. SPM kau sekeping, degree kau pun sekeping. Kan? Belajar berbelas tahun tu sekeping ya. Ini ada 150 pages. Jadi program ni memang sangat berbaloi. I dah disuruh download benda tu. So semalam masa register tu dah download semua. Memang dia automatically akan downloadkan. Dan dia ada banyak info dekat situ yang dia bagi, kenapa macam ni, macam mana dia akan test benda tu, ILEO tu macam mana akan ditest dan macam mana data tu akan di-comparekan, di-extract daripada data melalui artificial intelligence tu kan. So that one is very excited actually Papi. I memang tak sabar nak tunggu another 3 weeks, you know, to find out what is my diagnosis is all about lah. Tengok mana tahu kau keturunan Donald Trump agaknya. Ambon, keturunan Donald Trump. Kau pilih mana? Donald Duck, McDonald, Donald Trump? Aku pilih McDonald, kenyang. Okay. But interesting program actually sebab apa moving forward kita boleh nampak sebab dulu benda ni tak ada, mungkin ada dekat sini tapi kita tak tahu, tapi since company dah bawa masuk and company ada lab sendiri, so it's actually sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Kita cuma masuk program tu dan kita boleh tahu. So siapa yang ada bajet lebih boleh buat untuk anak yang kecil ataupun cucu, like myself anak kecil dah tak ada, so cucu mungkin I boleh buat untuk my cucu masih lagi awal kan, baru 6 tahun, baru 3 tahun, 4 tahun kan. So boleh halakan dia punya apa tu, boleh halakan future dia tu.
lebih Betul. lebih Daripada cenderung kita. dari awal. Lebih tepat kan. Betul. So interesting. Sangat-sangat interesting Papi. Your excitement really betul-betul excite me lah dengan benda Jadi, True You ni. not only that, untuk those yang kat luar sana yang nakkan apa ni, yalah, part time kan. Yalah tahulah PKP ni makan gaji tak cukup, bisnes pun tengah teruk. Anda sampai di BKL pun bagi lesen 6 bulan lesen sementara untuk hawkers, niaga-niaga tepi jalan tu. Niagalah kat mana-mana tak kisah, jangan ganggu lalu lintas. Jangan kat orang sudah. Memang daripada Menteri Wilayah dia beritahu kan. So dia asalkan kita daftar lesen tu memang akan laku. Tapi beritahu yang situasi ekonomi is very bad now, apatah lagi orang yang makan gaji walaupun dikecilkan, bersyukur orang lain tak ada kerja langsung. So tapi tak cukup, risau kan. Jadi dah jadi kuli, makan gaji, bekerja, yalah makan gaji namanya kuli lah. Aku pun kuli juga dulu. Jadi betul, buat part time. Dan ini adalah satu peluang, satu program yang jarang ada dekat market, and satu program yang orang kata essential, sangat perlu untuk semua orang. Yang paling penting kita boleh buat online, yang lagi penting kita boleh buat part time. Anytime, anywhere, and real business, real money. So macam kakak berbual-bual dengan aku, dia nak, dia sign up, isi form online, lepas tu dia payment dia buat dalam tu. Lepas seminggu, lepas 2-3 hari barang sampai ke rumah, and then hantar balik sampel tu dalam Citylink tu, tunggu sebulan, keluar. It's business already. Tu nama dia, Ailio pun boleh jadi duit. Dulu ingat model Ailio je kan jadi duit. Sekarang ni betul Ailio boleh jadi duit. Betul. Ambil Ailio je pun 2mm. Dia tak minta air ketuban. Air ketuban nak tunggu 9 bulan kot. Papi, kalau minta air ketuban kau tak layak dah. Swim die. Weh, lembu banyak air ketuban. Ada ya besin. Okay, so dah nak Zuhur on, 1 minit lagi. So, itulah. So, ini pun boleh buat bisnes yang sebagai part time business juga kan Papi? Yes. Mudah. Kalau siapa-siapa yang nak explore bolehlah buat part time. Because online. I nampak benda ni because now kita somehow whether you like it or not, kita kena go online. Kita tak boleh buat offline macam dulu lagi, lepak-lepak kedai mamak apa benda semua. It's not. Masa pun terhad. Baru nak minum teh tarik dah kena halau sebab kedai mamak dah nak tutup apa semua kan. So memang kita kena go online. So I see this as an opportunity jugalah untuk kita enhance moving forward, enhance our future dan juga our business online sahaja. Duduk rumah lepak-lepak macam ni kan. Okay, so Papi, thank you so much. Papi ada nak cakap apa-apa lagi tak? No, thank you very much. So siapa-siapa kat sini yang dengar, tolong sharekan dekat kawan-kawan who knows they are interested with this program, so that daripada tak sengaja macam Moji, macam Kak Kari yang ada sini nanti dalam the group, video ni akan save kat sini, akan sentiasa ada, and diorang berpeluang untuk tengok. Tapi yang lebih bagus, pergi tag kawan-kawan who knows you are interested, and daripada tak sengaja tu tiba-tiba kau boleh berjaya. Tiba-tiba kena bisnes pula aku, something like that. Who knows? Whatever it is, produk ni, program ni adalah program yang terbaik, yang sangat baik, dan peluang ni juga adalah peluang online yang bersesuaian dengan kita punya norma baru. Alright, so to all of you guys, selamat bersolat Zuhur. Ada 1 minit lagi nak azan. Jumpa anda di Puncak Kejayaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Papi. Bye. Thank you, come on. Thank you very much.